استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى ذات النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى ولي شيخ الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. Pertamanya dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-14 Safar bagi tahun 1437 Hijriah. Sekali lagi kita di Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan ayahanda Tuan Imam barisan di Jawatan Kota Surau, sahibul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz ustazah, khususnya ibu-ibu, bapa-bapa, muslim-muslimat, hadirin hadirat umat Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita lafazkan syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam yang saya pun dapat sampai juga walaupun sebenarnya hujan terlalu lebat. Jadi saya mula naik highway kemudian turun di Pendang. Kerana kalau saya berada atas highway ni dia masalah dia nak jalan tak nampak, nak berhenti tak boleh. Jadi moral saya nak bagi tahu kat tuan-tuan ialah kalau hujan tuan-tuan turunlah daripada highway. Sebab apa? Nak derah tak boleh, nak berhenti ni kawan sapu belakang. Jadi tak dia. Jadi kita turun mai bawah ni, kita berhenti pun boleh, kita nak terus pun boleh pelan-pelan. Jadi tu yang saya agak terlewat. Baik, tapi walaupun alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan di Gurun malam ni. Besok pukul 1 di Gurun pula, di Petronas Fertilizer. Mai lagi Gurun. Lepas tu balik pukul 5 lalu Gurun pula. Tak lalu Gurun, lalu ke mana? Sebab saya esok ada daurah sepanjang 4 hari di Perak. Bermula besok pada 26 pagi itu isteri saya di Opsi. Tengah hari kita patah balik mai Kampung Gajah Perak. 26 sehingga 28 hari bulan. Jadi tuan-tuan tolong doa lah Moga-moga daurah. Saya jarang pergi daurah bersama dengan isteri.
kali ni dia minta dua-dua sekali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita malam ni kalau tidak salah pada catatan saya, kita pada muka surat 34 hadis yang ke-17. Kena sebut juga, takut salah catatan. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Juwairiyah bahawa Nabi SAW meninggalkannya pada waktu pagi. An Juwairiyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrah hina shalla subh wa hiya fi masjidiha summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'ala al-hali allati faraqtuki 'alayha qalat na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulti munzu al-yawm lawazanat hunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimallahu taala wasi'ah. Moga-moga Allah memberi rahmat yang luas kepada periwayat hadis ini. Baik, hadis yang ke-17 dalam kitab hadis 40 Dr. Aiz Abdullah Al-Qarni, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Juwairiyah, salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah SAW yang kita panggil Ummahat al-Mu'min, iaitu ibu kepada seluruh orang Islam dan orang yang beriman. Sebab itu janda Rasulullah tidak boleh dikahwini oleh sesiapa pun, kerana kita mengistilahkan sebagai Ummahat, ibu kepada seluruh orang-orang yang beriman. Jadi Sayyidatina Juwairiyah meriwayatkan bahawa Nabi meninggalkannya pada waktu pagi semasa dia menunaikan sembahyang subuh. Sedangkan Juwairiyah tetap di tempat sembahyangnya. Kemudian baginda pulang setelah mengerjakan sembahyang sunat duha, manakala Juwairiyah masih di tempat duduknya. Baginda SAW bertanya, mazilti alal halin allati faraqtuki alaiha, adakah apabila baginda pulang dan mengerjakan sembahyang zuhur, manakala Juwairiyah masih duduk tempatnya, baginda bertanya, adakah engkau masih duduk di sini sejak kita berpisah? Maka jawab Juwairiyah, ya, Nabi SAW bersabda. Apabila Juwairiyah jawab, qalat na'am, qala Nabi SAW, maka Nabi pun bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimati salasa marrat law wuzinat bima qulti munzul yawm lawazanat hunna. Sesungguhnya aku telah mengucapkan 4 perkataan sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dan dibandingkan dengan apa yang kau baca sejak tadi, nescaya dia lebih berat, iaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sebesar rizanya, setimbangan arasnya, dan seluas kalimatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimallahu ta'ala wasi'ah. Baik, jadi hadis yang ke-17, hadis yang diriwayatkan daripada Juwairiyah ini, kita boleh ambil beberapa kefahaman. Sebab itu mafhum hadis. Mafhum ini apa yang kita boleh faham setakat kefahaman kita yang kita belajar. Tu. Kadang-kadang kita tak faham, ataupun kefahaman kita setakat kita, sebenarnya ada lagi. Sebab tu ilmu ni dia tak pernah berhenti. Kadang-kadang mai tok guru ni dia kata kot ni PBB guru ni pula. Jadi banyak. Jadi setakat yang kita boleh faham ialah yang pertama, apabila Nabi meninggalkan Juwairiyah, maka nak bagi tahu orang perempuan ini kalau boleh semayang di rumah. Tidak, Nabi ajak Juwairiyah pergi semayang. Maka mafhum daripada hadis ini, yang pertama, orang perempuan semayang di rumah itu lebih baik.
Kecuali jangan balik lagi pekat balik cerah pula. Kecuali kalau ada majlis ilmu, dia kena mai. Sebab menuntut ilmu tu wajib kepada lelaki dan perempuan. Sebab tu ceramah kena dengar bagi habis. Lagi tak dengar pekat lari balik habis. Tapi kalau malam ni tak ada kuliah, dia nak mai juga, maka suami dia boleh sama ada membenarkan dia mai atau tak payah mai, duduk di rumah lah tengok anak-anak. Tapi kalau ada kuliah, suami dia boleh tak bagi dia mai, dengan syarat suami dia balik bagi tuition kat dia pula. Kalau suami kita tak boleh, aku pun macam jom mai duduk. Okey. Tu mafhum daripada hadis ni yang pertama. Jadi Nabi SAW meninggalkan Juwairiyah pada ketika itu sembahyang subuh. Dan apabila Nabi pulang setelah mengerjakan sunat duha, ni yang kedua, Nabi SAW pergi sembahyang subuh, duduk di masjid sampai duha baru balik. Dua. Faham? Duha tak lama. Kita habis sembahyang subuh selalunya lah, kalau imam laju 6.20. Kalau imam slow 6.30. 6.30, tengah jam tunggu, 7 lebih masuklah duha, masuk syuruk. Syuruk tu kira macam nak masuk duha dah. Maka Nabi SAW duduk sembahyang duha. Kemudian Nabi balik. Bila Nabi balik, maka Nabi tanya Juwairiyah, adakah engkau masih duduk di sini masa saya keluar tadi pergi sembahyang, saya balik, kamu duduk tak ni? Juwairiyah kata, ya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mengucapkan 4 perkataan, sebanyak 3 kali. Dan perkataan ini jika ditimbang dan dibandingkan dengan apa yang kau baca sejak tadi, lebih berat, maknanya lebih baik. Jadi Nabi tahulah Juwairiyah ni kalau semayang duduk situ selalunya pas semayang zikir, dah habis zikir apa semua barangkali baca Quran, kalau tidak takkan nak duduk atas jadah lama-lama. Maka Nabi tahu, Nabi ini dia tahu bukan setakat benda yang sedang, sebelum, sedang dan akan datang. Jadi Nabi kata, apa yang kamu buat tadi sebenarnya yang aku sebut ni sebanyak 4 kalimah, sebanyak 3 kali adalah lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik, lebih afdal. Apa dia? Nabi pun sebut subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Jadi 4 kalimah dengan 3 kali sebut. Jadi maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sebesar ridhanya, setimbangan arasnya dan seluas kalimatnya. Jadi 4. Apa? Yang pertama, subhanallah, maha suci Allah. Dan aku memujinya sebanyak makhluknya 2. Sebesar ridhanya 3. Setimbangan arasnya dan seluas kalimatnya 4. 4 kalimah ni Rasulullah SAW bersabda, telah aku ucapkan sebanyak 3 kali adalah lebih baik daripada apa yang kamu baca sejak aku tinggalkan kamu sampai aku balik. Kira sejam lebih. Jadi mafhum daripada hadis ini, maksudnya zikir kepada Allah ini fadilatnya besar. Kita tak boleh buat main-main. Kita jangan duk lekeh dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contoh, jangan main. Sebab kita tak tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain ada sebut kalimah alhamdulillah, kalau ditimbang seluruh isi langit dan bumi, berat kalimah alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan dan puan Allah sekalian, jika ada masa, jangan buang masa, melainkan di lidah kita dibasahi dengan kalimah zikir. Sebab apa? Kita akan jumpa nanti hadis yang disebut di antara perkara yang tinggi nilainya ataupun mempunyai peluang yang tinggi ataupun peluang yang cerah untuk membebaskan kita daripada api neraka Allah. Dengan bahasa yang mudah, nak bawa masuk kita ke syurga Allah. Apa dia perkara itu? Ialah zikir kepada Allah berbanding dengan yang lain.
Okey, kita kata semayang boleh masuk syurga. Betul. Tapi peluangnya agak tipis. Sebab semayang ni perlu apa? Perlu mujahadah. Jangan main dengan semayang. Nak habis 2 rakaat subuh pun Allah Allah Allah. Kalau tu imam dia baca doa, dia baca surah panjang, nak puasa lagi lah. Nak zakat kena ada duit. Nak pergi perang kena renti pokok jatuh sini pun penat dah. Maka peluang yang paling tinggi untuk membebaskan kita daripada api neraka Allah ialah zikir kepada Allah, dan benda itu paling mudah. Tapi mudah pun tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita main semayang di surau gagah boleh baca subhanallah 33 kali. Kalau di rumah, sejadah pun tak ada lipat. Rumah siapa? Rumah saya. Jangan duk cerita abang orang lain mengarut aja. Abang-abang kita. Jangan kita, saya punya pandangan, jangan kita duduk tani tadi berceramah, kita lah paling baik sekali. Kita lah rajin puasa sunat. Amhong, saya lah, orang lain saya tak tahu. Jadi nak abang katanya, zikirlah peluang yang paling mudah, paling tinggi, paling cerah untuk membebaskan kita daripada neraka. Kerana tengok Nabi sebut 4 kalimah ni, Nabi sebut sebanyak 3 kali, dia lebih baik daripada apa yang Juwairiyah baca sejak daripada Nabi tinggalkan dia tadi. Nah, maka tuan-tuan, inilah tujuan kita mengaji, supaya kita boleh ambil faham. Nah, kalau tidak kita ingat Allah subhanallah ada apa. Macam ada satu kes di cerita lah, saya pun beli tas pengandang ni, dengar cerita orang lah. Kalau dia mohong-mohong, bahasa orang tua ni. Di Sabah ke di Sarawak, Tok Imam akad nikah satu pasangan pengantin. Jadi bila akad nikah, jadi anak tona ni lepas kata sah ni, saya marah masa sebelum sah tu taik dengan cancah. Kalau potong darah tak keluar, boleh orang kata sah, darah. Kawan saya ada seorang, dia tak, ustaz kena pergi jadi pengapit saya ustaz. Saat ni depa tanya lebih kurang, saya boleh keling kat ustaz boleh jawab. Anda kira aku nikah lu pun tanya tak boleh jawab tak? Mengingat ketat kan? Orang tanya rukun nikah campur dengan rukun negara kali. Jadi habis akad nikah, Tok Imam tanya, ni lepas taklid ni nak baca bahasa Jawi ke bahasa Melayu? Dia tahu bahasa Arab. Dah sah dah dia jawab bahasa Arab. Saya ujar Tok Imam tu boleh melawak. Jadi cerita di Sabah ni, di Sabah ke Sarawak saya tak pasti. Bila habis saja akad nikah sah, Tok Imam pun baca doa. Tok Imam baca doa apa? Tok Imam baca doa pendek. Tok Imam baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tok Imam tak baca lapat doa panjang baina Yusuf wa Zulaiha ke apa kada. Bila Tok Imam baca doa tu, dia ni layak buruk. Ni kata Tok Imam baca pendek dengan doa, dah sah dah kahwin tu. Baca pendek kan, dia tak payah sapu muka, pakai sapu di dinding. Dah sah dah, layak buruk tak apa dah. Bila dia sapu di dinding, bercahaya dinding masjid, seluruh masjid. Tuan-tuan, kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu ayat Quran, dan dia adalah penghulu segala doa. Penghulu segala doa. Kalau kita baca doa panjang mana pun, kita tak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, doa tu kira cerai. Ataupun kita tak dan nak baca doa lain, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak dan juga. Hak tu pun tak dan juga. Confirm kita sombong dengan Allah. Confirm. Nak kalut sampai terang mana, sampai tak dan nak baca. Sebab itu lepas semayang kena baca doa. Kalau tidak, kita sombong dengan Allah. Sebab ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, aku akan kabulkan. Baik. Jadi hadis ini nak menyatakan kepada kita bahawa zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi adalah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-18,
Hadis yang diriwayatkan pada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ay'ajizu ahadukum an yaksiba kulla yawm alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yukhattu anhu alfu khati'atin atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimallahu taala wasi'ah. Hadis yang ke-18, hadis yang diriwayatkan daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bila orang sebut nama sahabat, kena sebut radhiyallahu anhu. Apa maksud radhiyallahu? Allah redha ke atasnya. Sahabat ni bakal penghuni syurga. Qala, katanya, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada di samping Rasulullah. Tiba-tiba faqala ay'ajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawm alfa hasanah. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, ada tak di antara kamu, di kalangan kamu yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Tiba-tiba di antara orang-orang yang duduk itu tak jawab soalan, tapi dia tanya balik Rasulullah, mungkinkah, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mampu melakukan 1000 kebaikan sehari? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertasbihlah 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, jadi satu hari Rasulullah SAW duduk di dalam satu majlis dengan sahabat. Maka gaya Rasulullah, gaya bahasa Rasulullah mengajak, kadang-kadang Rasulullah mulakan dengan pertanyaan. Rasulullah kata, ada tak di antara kamu semua ni sehari boleh buat 1000 kebaikan? Ada tak? Kita ada tak? Sejak daripada kita bangun tidur tadi sampai tidur balik, bangkit tidur, sapu rumah, basuh baju, masak nasi, masak lauk 4 jenis, campur lauk 10 dah, 10 mai tengah hari, pergi menebah luar, menyangkui, campur, kira habis lah. Nak boleh 50 pun tak ada. Tu tak tolak dengan maksiat lagi. Sedangkan Rasulullah tanya sahabat, boleh tak di kalangan kamu sehari buat 1000 kebaikan? Sahabat tak jawab kata boleh ataupun tak boleh. Nak jawab kata boleh, mana boleh buat 1000? Nak kata tak boleh, tak tahu pula macam mana. Maka tiba-tiba ada di kalangan sahabat itu yang bertanya, mungkinkah di antara kami ni boleh buat sehari 1000 kebaikan? Maka Rasulullah SAW sabda, boleh. Apa dia? Bertasbih 100 kali. Ambil tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Maka bertasbih 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan. Tak apa lagi, dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Jadi kalau sebelum ni kita tak mengaji, kita dah ingat tak ada apa, subhanallah tak ada apa, tak ada apa, sebenarnya tuan-tuan, semua kalimah-kalimah ini di sisi Allah ada fadilat dan kelebihannya yang tersendiri. Sebab itu kita kena mengaji. Maka bila kita mengaji, kita faham, maka kita buat. Yang Rasulullah nak suruh kita buat bukan dia payah. Tak ada lah kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah yang Rasulullah nak suruh kita buat benda payah-payah. Tak ada. Islam ini agama mudah. Tuan-tuan, kajilah.
Kalau waktu semayang pun saya sebut, tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita semayang waktu ada matahari. Tak ada matahari, lena lah. Tuan-tuan, subuh pagi esok bermula daripada dipanggil Fajar Sadiq. Fajar Sadiq itu matahari baru nak keluar. Pukul 5.48, 5.49 itu masa matahari terbit. Lohok kata apa matahari duk menerang tak apalah tu. Asar ada matahari, ada. Maghrib ada. Kemerah-merahan. Isyak ada lagi. Kan? Lepas tu isyak masuk 8 berapa? 8.12, 8.13. Lepas tu lena. Esok ada matahari baru semayang pula. Bak semayang. Tak boleh semayang diri semayang. Duduk. Tak boleh duduk. Nak menerap ke, nak menungging ke, buatlah. Tak boleh pakai mata. Tak boleh pakai hati. Tak boleh juga mati. Sebab itu kalau orang sihat tapi dia tak semayang, sebenarnya dia sudah mati di sisi Allah. Cuma hari Kak Nalan dia kena gunting oleh polio, maka hari itu mengesahkan kematiannya. Pasal apa? Orang tak semayang ni dua ya, gila atau mati. Jadi kalau dia main duduk tepi kita, hang mayang tak? Tak mayang. Hang gila. Hai tak gila? Kira gila. Sebab orang tak semayang dua kategori. Nombor satu, gila. Nombor dua, mati. Mati tak? Dia hidup duk makan uji canai. Semayang penting. Tapi tuan-tuan, berapa orang yang anggap semayang penting? Kita marah anak kalau anak tak pergi sekolah, tapi kita tak marah anak kalau anak tak semayang. Apa bukti? Cuti sekolah dah ni kan. Apa bukti? Berapa orang yang gerak anak mangkit semayang berbanding dengan anak mangkit pergi sekolah? Jangan jawab sini lah. Balik bibit sembang isteri. Nah, kalau tuan-tuan gerak anak tuan-tuan mangkit semayang, kemudian suruh pergi sekolah, betul dah. Tapi berapa orang mangkit kah sekolah dah hari ni oi? Anak pun mangkit pergi sekolah. Kita nak main masjid, dia duk kalau pergi sekolah. Bagus budak ni, bagus. Sekolah awal mayak. Nah, kita tidak menitik beratkan, sedangkan perkara pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ialah sembahyang. Saya ni pergi Mekah 18 kali sat. Saya ni masjid dalam negeri Kedah ni saya buat 10 biji sat. Semayang clear, yang lain baru kita boleh check. Kalau semayang tak clear, tak clear. Tuan, sebab itulah kita kena perbetul balik semayang. Perbetul balik semayang. Kita bimbang, saya bimbang. Apabila kita semayang, satu soalan yang kita nak tanya, betul tak semayang kita macam Rasulullah semayang? Betul tak bacaan kita? Kalau betul, pernah tak kita pergi mengaji? Kalau betul kita angkat takbir, pernah tak kita buka kitab tengok macam mana Rasulullah angkat? Tuan-tuan, kita ambil wuzu, betul tak ambil wuzu? Basuh muka betul tak? Tak mana kawasan muka, tak mana kawasan tangan? Saya selalu tanya soalan. Saya selalu tanya, basuh muka, tak mana muka? Ni domoy. Mana had muka? Yang bila kita masuk, bila kita basuh muka, kena had muka dah sah. Ramai orang tak boleh jawab. Had muka ialah tempat tumbuh rambut, sampai tepi anak telinga, sampai bawah. Jadi soalan saya selama ni ambil, kena tak? Kena Ustaz, kena. Tahu tak? Tak tahu. Tu dia panggil mujuk. Kelantan kata muju. Apakah selama-lamanya kita nak mujuk? Mujuk tak accident. Accident baru mujuk. Dia tak main kalimah Alhamdulillah, jarang jumpa. Mujuk. Maka dalam ibadat pun banyak kita pakai kataan mujuk. Maka kita kena ambil kesempatan, tuan-tuan, untuk menuntut ilmu, terutamanya bab
sembahyang. Nah, baik. Jadi Rasulullah kata bertasbihlah kamu 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan. Kerana satu kebaikan diganda 10, 100 ganda 1000, dan dihapus daripadanya 1000 kesalahan. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, maka perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah yang mampu nak tolong kita. Nak sembahyang sunat banyak-banyak, lagu duk kata lah tuan-tuan. No? Nak puasa pun lagu duk kata juga. Nak sedekah pun macam duk kata. No? Maka peluang yang paling tinggi untuk kita menghadap Allah dan memohon syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana berzikir setiap masa, di mana sahaja. No? Di mana sahaja, tanpa ada syarat lain pun, kecuali jangan berzikir tempat kotor. Hatta orang perempuan dalam keadaan tak bersih pun boleh zikir. Itu yang saya sebut tadi. Itulah peluang yang paling tinggi untuk kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sebut dalam satu kuliah saya, pagi, petang kuliah Ustazah Nazrah, soalan itu ditanya balik. Dan malam tu forum di Gurun, 3 Ustazah tu saya ada. Saya tanya Ustazah Nazrah, Ustazah ada petang tadi, petang tu lah, petang malam tu dia forum, petang tu dia di radio, ada orang tanya soalan, kalau kita ditakdirkan hidup 70 tahun, 70 tahun, kita hanya mengambil masa 3 tahun saja untuk beribadat kepada Allah, lagi 67 tahun lara. Dia tanya Ustazah. Yang tanya pun saya tahu, kerana pagi tu saya kuliah di Jitera. Dia kata saya orang Jitera, saya tahu dia. Maka saya dah ular dah, saya kata, kalau Allah mentakdirkan umur kita 70 tahun, nah, betul-betul kita beribadat kepada Allah 3 tahun, ibadat khusus. Dan kalau yang lain-lain itu kita tak niat ibadat, tak jadi ibadat. Tidur adat, tapi kalau tak tidur, tak ambil wuduk, tak baca bismillah, jadi adat. Bagaimana kita nak jadikan tidur kita sebagai ibadat? Yang pertama, ambil wuduk, baca doa, tidur cara Rasulullah. Niat tidur untuk apa? Untuk rehat, esok nak bangkit subuh. Tak ramai orang niat itu tak? Tidur lah letih, Ustaz tadi kerja. Padahal kena niat tidur, rehat, esok nak bangun sembahyang subuh. Sebab setiap anggota yang Allah cipta ni, tujuan dia beribadat kepada Allah. Tuan-tuan buka dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis Syekh Qadir Mandili. Dia kata Allah cipta mata untuk apa? Baca Quran. Allah cipta telinga untuk apa? Dengar Quran. Allah cipta lidah untuk apa? Baca Quran. Tuan, nah, maka kalau Allah takdir kita 70 tahun umur, kajian 3 tahun ni kita ibadat. Apa Ustaz ni? Ya, saya kecilkan kajian. Dalam tempoh 24 jam Allah Ta'ala bagi, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur balik 24 jam. Berapa lama tuan-tuan ambil untuk beribadat kepada Allah? Sejam dah. Mayang maghrib tak sah, ambil lah 10 minit. Lama lah tu. Isyak lagi 10 minit, 20 minit. Subuh esok 10, 30 minit, 50. Lama lah tu. Tak sampai sejam lagi. Maka kalau kehidupan kita yang lain, makan pun kita tak niat ibadat, tak jadi ibadat. Nah, kebanyakan hidup kita lama. Maka 3 tahun inilah kita kira-kira balik, kalau 24 jam kita hanya guna sejam untuk beribadat kepada Allah, maka tidak mustahil kalau Allah takdir umur kita 70 tahun, 3 tahun kita nak persembahkan kepada Allah. Kalau lebih, Alhamdulillah. Kalau lebih, Alhamdulillah. Ini kajian. Sebab saya dah sebut dah tadi, kalau 24 jam yang Allah Ta'ala bagi, berapa jam yang kita guna untuk ibadat kepada Allah? Tuan-tuan jawab sendiri ya. Nah, ada 5 jam. Ada bagus ya. Nah, maka 3 tahun tu kita nak pergi persembah, nak minta syurga. Okey, soalan yang kedua. 3 tahun yang kita
kita gunakan untuk beribadat kepada Allah, betul tak? Allah Ta'ala tanya, semayang? Betul tak hang semayang cara Rasulullah? Letih. Kalau betul, mana bukti? Saya tak dan. Tak dan. 70 tahun aku bagi kat hang tak dan. Nak tambah lagi 70 tahun kok dan. Tuan, saya nak peringatkan diri saya. Kadang-kadang kita tak punya masa. Mana masa kita? Mana? Akhirnya bila kita mati, kita mula nak menyesal. Bukan, tua pun Allah menyesal. Allah, silap Ustaz dulu. Maka kita masih belum terlambat. Walaupun menyesal orang tak di depan. Orang jarang tak menyesal di depan. Orang yang tak menyesal di depan ialah orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana kalau tuan-tuan nak tahu, budak-budak yang kecil-kecil yang duk mahat tahfiz tu, umur 6 tahun, 7 tahun, serban melirik dah. Allah, tu mereka tak menyesal di depan. Saya sebut di merata tempat, sepatutnya kalau ada kanak-kanak, budak-budak yang main masjid, main surau, AJK kena bagi duit. Pasal apa? Bagus. Pasal apa? Sepatutnya dia lah duk mengadap TV, dia lah duk tengok Doraemon. Tapi terbalik, dia main, pak dia pula duk tengok Doraemon di rumah. Malah ni bola ni siaran langsung TV 2 tadi berkibar bendera penuh jalan. Jadi mereka ni menyesal awal. Untunglah mereka. Sebab tu baru ni bila dapat keputusan UPSR, saya pesan kat ibu bapa, tiba-tiba anak tak dapat 5A, marah anak ni, seolah-olah ni UPSR ni apa ni. Saya kalau nak tanya balik, mak dulu UPSR apa? Ada depan mata saya. Ketika keputusan dia tak naik, sebab dia tahu dah lah, ni kan boleh cek melalui SMS apa tu. Dia tahu dah kata anak dia tak dapat 5A, dia tunggulah kereta. Sampai anak dia kata, saya kecewa dengan mak saya. Sebab saya dah usaha dah, saya dapat 3A dah, mak saya tak naik ambil keputusan. Tuan, anak kita dah usaha dan kita kenal anak kita. Maka dia mai dah. Apa dia? Rukun iman yang ke-6. Apa dia? Tidak terima takdir Allah. Tu kita tak perasan tu, tuan. Rukun iman yang pertama clear, 2 clear, 3, 4, 6 takdir, qada dan qadar. Umpama kena sakit, Allah Ustaz, benci manis saya. Komplain siapa ni? Hujan ni, nak keluar tak boleh. Komplain siapa? Tu yang kita, tuan-tuan, lepas semayang pun kena astaghfirullahalazim. Lepas semayang, kalau lepas kata orang lagi lah kena istighfar. Lepas mengumpat lagi lah kena istighfar. Lepas bertumbuk ni, lepas semayang nak abang kata kita ni tak tahu nak abang. Maka sebab itulah, tuan-tuan, tujuan yang kita mengaji ni nak peringat kita. Kalau tidak, kita tak teringat, tuan-tuan. Kita duk rasa kita betul. Jadi tuan-tuan, yang ni kena jaga rukun iman yang ke-6. Ramai orang gagal sebab dia tak boleh terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kadang-kadang dia susah nak bersyukur kepada Allah. Dia duk kata susah situ. Saya susah Ustaz, kerja daripada dulu. Tuan-tuan, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Tapi nama kata manusia yang tidak beriman, sampai bila pun kalau dia tak yakin kepada Allah, dia tidak akan bersyukur. Buktinya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, berapa banyak Allah bagi nikmat kepada kamu, kamu tidak merasa puas. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur, tanah duduk dalam mulut, Allah Ta'ala tanya puas. Masa tu baru kita nak jawab, sudah terlambat, tuan-tuan. Sebab itulah nilai iman yang ada pada kita ini akan menjadikan kita orang yang bersyukur, orang yang tawaduk, orang yang takut kepada Allah. Dunia hari ini, tuan-tuan, dunia yang kadang-kadang susah orang nak melahirkan rasa syukur dan susah orang nak tawaduk. Dunia hari ini dunia yang nak tunjuk kat orang ni mendatang ni.
Semua nak tunjuk. Maaf saya sebut, adik-beradik saya sebut dalam tazkirah. Saya ada tazkirah setiap bulan dengan adik-beradik belah isteri, dan kadang-kadang saya balik tazkirah belah saya di polis. Ni, apa dia tuan-tuan? Anak dapat CJ tadika pun post rata. Maaf lah, tu belum anak dapat PhD. Kita nak tunjuk kat siapa tuan-tuan? No? Pergi makan laksa Teluk Cengai, Perak, kami tengah makan laksa. Tak ada dah sifat tawaduk. Semua nak tunjuk. Once kita post dalam menatang ni, satu dunia boleh tengok. Tuan-tuan, no? Kadang-kadang kita post, maaf, gambar anak kita tak pakai tudung, gambar isteri kita tak pakai tudung, dan keluar tuan-tuan, no, bala duk mai. Selagi mana tidak di-delete, tuan-tuan nak suruh siapa delete? Gambar tu sampai kat siapa? No? Berapa juta pemegang akaun Facebook? Yang ni saya nak kena pesan, masuk diri saya. No? Tak usah duk tunjuk lah. Ni kadang-kadang anak saya menang karate peringkat sepan, tu pun nak cerita, nak abang kat orang. Saya pun naik atas pentas, dia pun panggil. Allah tuan-tuan, habis segala amalan kita. Kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana nak tunjuk kat orang, kata kita boleh buat. Tu yang saya sebut, nah, kita kena didik diri kita supaya bila kita melakukan semua perkara, kita buat kerana Allah. Kalau kita terlajak, kita minta ampun kepada Allah. Allah menghidupkan kita malam ni, nah, tidak lain dan tidak bukan, yang pertama nak suruh kita beribadat kepada Allah. Yang kedua, nak suruh kita minta ampun kepada Allah. Allah tutup keaiban kita, Allah tutup. Kalau Allah tunjuk tuan-tuan, saya start kereta patah balik. Kalau Allah buka aib saya, tak boleh duduk tahun ni, memang. Tapi Allah tutup. Tujuan supaya kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memohon keampunan atas salah laku kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tu hadis yang ke-18, perbanyakkan, no, tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-19, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah? Faqultu bala ya Rasulullah. Qala qul la hawla wala quwwata illa billah, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih, nah, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis ini hadis sahih. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai Abdullah bin Qais, nah, mahukah aku tunjukkan kepadamu satu daripada pembenaran syurga? Pembenaran syurga ni apa yang ada dalam syurga, yang kita tuan-tuan matlamat akhir kita syurga. Dunia ni sak saja, hak kita duk ligar ni, aduk tumbuk cah nyarum ni sementara. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jaga diri kita, wa ahlikum, dan ahli keluarga kita, orang yang bertanggungjawab di bawah kita. Nah, qu anfusakum wa ahlikum nar, daripada bakaran api neraka Allah. Saya sebut di rata tempat juga, kita kena fikirlah. Kalau bab kita bela anak, alhamdulillah. Kalau bab hidup kita, alhamdulillah. Tapi mau kita tanya malam ni, kita, isteri kita, anak-anak kita, segala menantu kita, cucu kita, boleh tak masuk syurga dengan kita? Kalau tak boleh, kena buat. Bab makan, bab hidup di dunia, boleh dah, tak apa dah, alhamdulillah dah nampak. Tapi bolehkah kita, isteri kita, anak kita boleh masuk syurga? Kalau tak boleh, kena buat bagi boleh. Cara dah, kena mengaji. Kalau tak mengaji, tak boleh juga. No? Kena mengaji. Baik. Jadi Rasulullah SAW sabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pembenaran daripada syurga? Aku menjawab, sudah tentu ya Rasulullah, aku mahu.
Ni gaya bahasa Rasulullah. Nah, Rasulullah selalu tanya, mau tak ni saya nak abang satu benda yang baik? Nah, padahal Rasulullah nak abang benda baik, tanya lagi. Kita ni panggil, mai sah. Mai kita buruk dia. Nak abang tu kan baik pun. Nak cerita bab buruk orang. Sedangkan Rasulullah, mau tak saya cerita satu benda yang baik? Sahabat pula bila dengar Rasulullah kata macam tu, dia kata apa? Mau Rasulullah. Sebab ada juga saya lah, pengalaman saya. Kadang-kadang kawan-kawan kita cerita, ni aku nak bang kan, hang ni saya pergi mengaji semalam, ni nak cerita, ada ustaz beritahu hang kena selalu sebut kalimah ni. Kalimah apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hak tu aku tahu lama dah. Esok kita abang, hari aku mengaji dah. Tak sahlah. Tengok ni sahabat. Bila Rasulullah beritahu, mau sangatlah Rasulullah. Gaya kita. Kebanyakan saya dah jumpa kawan-kawan tu. Bila kita abang, ni tahu lah kali kita jumpa dia tu dah abang apa. Walaupun kita tahu, tak sahlah. Kita tu duk bagi lemah dia. No? Tengok dulu ni dah. Ni aku tahu dah. Hang tu dia baru sehari dua mengaji. Aku duk ngaji lama dah. Tu. Saya biasa kena. Kan? Saya dengan kawan saya Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz kata, saya hari Jumaat saya tak mengajar. Saya nak pergi mengaji. Kawan tu kata, betul, ustaz-ustaz kena mengaji. Dia perak terus kita. Kan? Macam saya, dia pula saya mengaji. Dia mak kata dia mengaji pula dah. Dah dari kata kita ni. Dia tahu ustaz-ustaz kena mengaji kerana ustaz tak erti. Dia kata kat kita sepasal. Lepas tu dia penaik dia pula. Macam saya dia pergi mengaji. Jangan. Kita dia cari ketuk, mana ketuk nak muntah lah. Tuan-tuan, hak ni kena jaga. Sebab itu tuan-tuan, ilmu sahaja yang boleh dorong kita. Orang nak tahu kita ni ada ilmu tak ada ilmu melalui cakap kita. Orang nak tahu kita ni belagak tak belagak melalui cakap kita, maka orang boleh nilai ilmu kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita rajin duduk pergi mengaji, cakap dia lain. No? Cakap dia lain, dia tak belagak. Orang tanya, ustaz kereta baru, hak ni kecil kat rumah dah lagi. Jangan. Kalau orang yang tawaduk, ustaz kereta baru, Allah kereta bank. Hak bank. Lah. Tak bayar 3 bulan, tengok nak lihat siapa. Tuan-tuan, cara kita cakap tu didorong oleh ilmu yang kita ada. Ilmu itulah yang disebut zada ilman tawazu'an. Orang yang lagi banyak ilmu, lagi tak tawazu'. Lagi dia tinggi ilmu, lagi tak erti, lagi sifat dia akan jadi tak tawazu'. Maka bila Rasulullah kata, mahukah aku tunjukkan kepadamu salah satu daripada pemandangan syurga? Maka sudah tentu ya Rasulullah. Nak sangat-sangat. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu kata apa? Qul la hawla wa la quwwata illa billah. Kamu kata tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kalimah yang syaitan takut. Syaitan takut. Pasal apa? Pasal kita serah diri kepada Allah. Jadi syaitan kalah. Syaitan boleh lawan kita pasal kita dengar kita hebat. Kita boleh lawan syaitan kita cantik. Tuan-tuan, kita dengan syaitan umpama jerat dengan pelanduk. Macam mana jerat dengan pelanduk ni? Pelanduk dengan jerat, siapa lupa siapa? Pelanduk lah lupa jerat. Dia main-main, pelanduk main tengok, jerat, break kau nak. Jerat tak apa. Main esok pula, jerat. Pelanduk kata, nak kena aku no. Jerat tengah jalan, kau nak tak apa. Main hari ketiga agam. Jerat tanya, siapa lupa siapa? Pelanduk kata, aku lah lupa hang. Maka syaitan dengan kita begitu. Hari ini memang syaitan lawan. Syaitan tak apa hari ini, esok tak tentu. Maka apabila kita duk rasa kita hebat boleh lawan syaitan, kita silap. Kita silap sebab syaitan dulu dalam darah kita sama dengan darah yang mengalir. Hari ini kemah dah, esok tak tentu. Maka kita surrender. Kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah.
hilal azim, maka syaitan terreda. Syaitan kita tak boleh. Makna kita bukan diri kita, melainkan hak Allah yang menentukan kita. Kalau cakap kita saja, syaitan jual sekupang duit tu ya. Ramai yang kena godaan syaitan. Bukan setakat kita, tutup guru kena. Abdul Qadir Jilani, Karamatul Awliya, ketua para wali, syaitan pi hasut kat dia. Tapi hak pi hasut dia nu, hak general nu, hak bunga lawang, bunga sabun penuh ni. Kita perebek mak sabun baru masuk latihan, tak dah habis lagi boleh hasut dah. Dia baru buat latihan 3 bulan, dia boleh keluar hasut dah. Tak boleh lah, cakap puak ni, cakap Ustaz Osman ni. Tapi bila Karamatul Awliya, ketua para wali, tak general. Dia pergi kata apa kat Abdul Qadir Jilani? Dia kata, Abdul Qadir, hang ni hebat dah. Hang tak payahlah duk ibadat dah. Hang ni bawah sikit pada para nabi ya. Hang ketua para wali. Tapi Karamatul Awliya, dia dat. Dia ambil terompah dia baca auzubillahi minasyaitan, dia lempak muka. Terus. Tadi asal manusia, terus bertukar jadi syaitan. Dia berupa. Maka syaitan tu menangis. Dia tanya, banyak dah tok guru aku duk pergi hasut ni jalan. Macam mana hang ni tak boleh pergi? Abdul Qadir Jilani kata, macam mana hang boleh habaq? Kata aku tak kena semayang, sedangkan Rasulullah semayang sampai bengkak kaki. Kita haduk kena ajaran sesat tu tuan-tuan, pasal kita tak ada fikir. Pipi tok guru kata, tok guru kemarin tak nampak semayang Jumaat pun. Oh, aku semayang di Mekah. Kita pun duk abang, tok guru aku pergi semayang di Mekah. Sedangkan kita duk baca dalam riwayat, Nabi duduk di Madinah, Nabi tak pernah pergi semayang Jumaat di Mekah. Tiba-tiba balik semayang saat di Madinah. Tak ada, kecuali Isra' dan Mi'raj. Tapi kita tak ada fikir. Nampak? Pipi pula tok guru kata, semayang tak gaduh, pakai niat saja. Kita pun cantik. Orang tanya saya, pasal apa ustaz? Hadu ikut tok guru ni, orang hebat-hebat juga kadang-kadang. Gaji mahal puluh-puluh ribu ikut. Kan? Ada satu DJ radio, dia pi di Kelantan, kawan dia ajak pi masuk lautan nak pergi jumpa tok guru, pi jumpa Ayah Pin. Lah ni tukar nama Ayah Pan. Pasal jumpa dekat tu, Batu Kio. Ayah Pin boleh pakai seluar pendek ceramah. Dan ada orang dengar. Dia tanya saya, selaru buat ni ustaz Ayah Pin pakai seluar pendek ceramah boleh dengar. Saya tak boleh fikir. Saya kata senang nak fikir macam mana. Memang puak ni pakai seluar pendek. Dia duk pakai seluar pendek lama dah. Tiba-tiba dia pergi jumpa satu tok guru yang pakai seluar pendek juga. Dia tak cantik balik. Dia ni selama ni tak semayang dah. Tiba-tiba jumpa satu tok guru kata boleh semayang pakai niat. Dia tak cantik. Jadi kalau tuan-tuan pergi mengaji, tiba-tiba tok guru pakai seluar pendek, tuan-tuan nak dengar? Tak. Tok guru kata semayang pakai niat, tuan-tuan nak dengar tak? Tak. Hak yang duk pergi ikut tok guru memang geng-geng tu dah. Tuan, sebab itulah saya buat keputusan dan kesimpulan, orang hadut memang mengaji di kuliah, di tempat mengaji, dia susah nak kena ajaran sesat. Nah, tok guru abang kata semayang pakai niat. Kita kata tok guru makan nasi malam ni pakai niat agak kan? Balik abang kat bini kita malam ni pakai niat sudah. Hak tu tak pakai niat, semayang pakai niat pula. Orang yang macam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bertengkar dengan mereka, jangan pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai akal sudah. Pakai akal, tak usah bawa keluar Al-Quran mengarut. Padan dengan akal, dia lari balik tu ya. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena mengaji. Jadi Allah kata, kamu kata la haula wala quwwata illa billah. Mungkin kalau nak tambah ila aliyil azim. Aliyu yang maha tinggi dan maha besar. Maka tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kunci rumah, nak kunci kereta, nak tinggal barang tak mau bagi hilang, sambil kunci tu tuan-tuan baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Tak ada daya upaya. Kunci ni alat je. Tak ada. Kita buh perak dengan alam sistem, alat saja. Kerana ada orang terror lagi untuk nak penjaham alat tu. Asid aja tuan-tuan. Saya pergi satu masjid. Kita ustaz tengok tu atas meja kuliah dia letak
Dia cabut tu pedai ayam tu. Tak. Habis. Masjid dia curi barang. No? Alat sahaja. Melainkan kita minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita boleh baca, la haula wala quwwata illa billah. Tu dulu kita kecil-kecil dengar guru. Siap. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita. Sebab itu hak Allah buat. Nah, maka inilah satu kalimah yang lahir daripada pemberdayaan syurga. Maka kita kena perbanyakkan kalimah ini supaya membebaskan kita, terutamanya daripada gangguan syaitan yang direjam. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-20 sebelum kita tangguhkan pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Dia kena sebut juga tu, tangguh pertemuan tu. Kan? Sebab bila ustaz ni nak habis, saya duk sebut itu. Jadi tangguh ni. Jadi dah tak apa. Ustaz pergi kopi kencing kan. Nak puasa nak terkencing dah ni. Tapi dah ustaz kita tangguh. Nak tangguh dah ni hadis tak akhir. Tu psikologi tu. Dia psikologi. Dia puasa lagu hilang lenguh sikit. Ni dia tahu ustaz ni bila dia nak habis ni. Bila dia nak habis ni dia tak sebut langsung ni. Bila dia sebut lain sikit walaupun lajak sejam lagi tak apa. Cara. Sebab saya selalu sebut melawak-melawak juga. Bila dengar kuliah ceramah orang akan tengok 3 muka. Muka apa? Nombor 1 muka jam. Dia duk ulang tengok jam. Kat 8.30. Nombor 2 dia tengok muka penceramah. Dia gelak-gelak juga tapi aku lengur dah ni. Lawak lah. Lepas tu dia tengok muka pintu. Pintu kita tak kunci. Penceramah dia kena faham. Seorang penceramah 3 muka ni dia kena faham. Kita boleh faham kalau kita ceramah lama-lama. Kita tengok gaya pun kita tahu. Ada tempat, ada tempat habis dengar ceramah 6 orang. Biasa saya banyak dah. Lepas tu saya kuih sup. Bukanlah kita tak mau pi, kita pergi tempat ramai sikit lah. Kan? 3 orang tak boleh pakai dah. Pasal apa? Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal. Hak ni wajib mai. Tinggal 3 orang ni. Hak 3 orang ni kita bawa lawak pun tak gelak. Seorang tengah lena. Hak seorang lagi pekak. Dah 6. Lepas tu kita serat pelan-pelan. Masjid besar. Bukanlah kita hebat tak ramai sangat. Seorang pun padannya. Tapi kita pergi cari tempat hak ramai sikit lah. Kan? Kadang-kadang pergi jauh tuan-tuan. Hujung Ketut tu. Tak bukit tu. Nantilah kita pergi sekali. Melawat hujung Ketut. Kuliah kemarin dulu. Allah jauh. Mereka biasa panggil saya Qiyamul Lail. Pukul 3 pagi. Allah. Tuhan maha mengetahui. Hujung Ketut tu. Tempat mak komando nak tembak. Baik. Hadis yang terakhir sebelum kita tangguhkan pertemuan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang selawat kepadaku 1 selawat, nescaya Allah akan selawat kepadanya dengan 10 selawat. Hadis sahih. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan selawat kat kita 10 kali. Banyak hadis tentang selawat ni, banyak. Dalam kitab Dalailul Khairat ada 1000 kelebihan selawat. Baik, selawat ni satu ibadat yang di antara yang terbaik. Pasal apa? Allah Ta'ala suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah Ta'ala suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah Ta'ala suruh kita pergi haji, Allah tak pergi haji. Tapi tang selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat. Allah buat dulu. Tu kata selawat ni besar fadilat. Mungkin nanti lagi dalam pertemuan kalau saya ingat nanti saya akan bawa kitab Dalailul Khairat yang membicarakan tentang kelebihan selawat. Di antaranya, barang siapa yang selawat kepada Nabi hari Jumaat 100 kali, ambil tasbih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma 100 kali, akan diampunkan baginya dosa 80 tahun. Banyak kelebihan selawat. Sebab itu ada sahabat yang beritahu Rasulullah dalam hidup dia tolak benda wajib, dia nak selawat serik Rasulullah, itu adalah lebih baik. Ada sahabat yang kata, aku nak selawat dalam 24 jam ni 12 jam selawat. Baik.
Mai satu sahabat kata, saya strict nak selawat, tolak wajib, lain semua selawat. Itu adalah lebih baik. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Kemudian orang-orang yang beriman selawat. Siapa kita yang tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu, terutama ketika nama Nabi disebut, orang sebut Nabi Muhammad. Siapa yang tidak selawat ketika nama Nabi disebut, dia tempah tiket neraka. Sebut dalam hadis. Suatu hari Nabi nak naik atas mimbar baca khutbah. Tiba-tiba Nabi pijak mimbar yang pertama, Nabi sebut amin. Sahabat tengok, nak tanya tak apa ni Nabi nak baca khutbah. Pijak mimbar yang kedua, Nabi sebut amin. Pijak mimbar yang ketiga, 3 kali Nabi sebut. Habis semayang semua, sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ni pelik sikit, kenapa kamu pijak mimbar pertama kamu sebut amin? Maka Rasulullah kata, ketika aku pijak mimbar yang pertama, muncul Jibril depan aku. Hampa tak nampak? Aku nampak. Jibril kata, celakalah umat engkau wahai Nabi Muhammad SAW apabila datangnya Ramadan tapi kamu tidak dapat keampunan, maka celakalah. Nabi kata amin. Nabi mengesahkan. Pasal apa? Mai bulan Ramadan, bulan keampunan. Tiba-tiba kita tak dapat. Tak dapat keampunan. Sedangkan offer, memang Allah Ta'ala nak bagi tahu, dia tak dapat, celaka. Yang kedua, apabila orang sebut nama Nabi, nama aku di sisi, tapi kamu tidak selawat, malaikat kata, barang siapa disebut nama Nabi di sisinya, dia tidak selawat, maka celakalah dia. Nabi kata amin. Sedangkan kalau kita selawat, kelebihannya beribu. Satu selawat itu kelebihan beribu. Dan yang ketiga, celakalah umat kau ya Rasulullah apabila diberi peluang, ada ibu bapa duduk dalam masa dia ketika mereka tua, dan peluang mereka untuk dapat syurga, tapi mereka tak jaga kebajikan, sedangkan itulah tiket syurga, dia abaikan, maka celakalah dia. Nabi mengesahkan amin. Nabi kata. Jadi yang saya nak sebut tentang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak ramai orang tahu bahawa selawat kepada Nabi ini baik dan wajib. Barang siapa terlupa selawat kepada Nabi, dia terlupa pintu syurga. Cari pintu syurga tak nampak. Tuan-tuan, kalau tak jumpa pintu rumah tak apa, boleh patah balik tidur di surau pasang aircon lagi. Tapi tak jumpa pintu syurga, nak kata apa? Sebab itu perbanyakkan selawat. Dan mengakhiri kuliah pada malam ini dalam satu cerita, barangkali saya dah cerita dah. Satu zaman, di zaman Imam Sufyan Tsauri, seorang ulama hadis yang terkenal, dia pergi ke Mekah. Dia tengah tawaf di keliling Kaabah. Ketika dia tawaf, ada seorang pemuda yang tawaf. Tapi pemuda ni setiap kali tawaf akan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufyan Tsauri duk perhati, macam kita lah, kadang-kadang kita pergi Mekah, orang berjuta-juta tu kita duk tengok seorang, mungkin pakaian dia mungkin pelik sikit, Imam Sufyan duk perhati. Habis budak tu tawaf, dia pun rapat. Dia tanya, wahai anak muda, saya nak tanya sikit. Ya, silakan. Kamu tadi, kamu setiap keliling Kaabah itu, setiap kali kamu tawaf, kamu selawat. Sedangkan ada doa maksur, kan? Kita pergi Mekah tu, doa gantung di tekuk tu, baca tu. Sekian pertama, sekian doa. Kedua, sekian doa, kan? Kenapa kamu tak baca doa tu? Kamu selawat saja. Dan saya tak dengar zikir lain melainkan kamu selawat. 7 pusing tu kamu selawat. Pemuda ni tak jawab, melainkan dia tanya, siapa tuan? Sebelum saya jawab soalan, saya nak tahu siapa tuan. Ini sunnah, tuan-tuan. Jumpa orang mau tanya nama, ni sembang, betul pilang kereta bini tanya, apa nak sembang dengan siapa tadi? Tak tahu, orang tak kenal pun. Sunnah mau tanya nama, duduk di mana, main ni buat gena. Jadi salah satu kita nak sambung silaturahmi, dia kata duk Gurun Jaya. Gurun Jaya saya duk pergi mengajar. Lebih kurang gitulah. Duk tak mana? Kerja Petronas esok saya nak pergi. Lebih kurang gitu. Pergi jumpa sungguh. Kawan biar ramai. Sunnah. Jadi jumpa orang, tanya, Pak mentua saya. Pak mentua saya dia ada buku catatan.
Jumpa saudara nama apa? Catat. Saudara dia UUM, ambil. Memang nombor telefon. Esok dia nak pergi UUM, dia cari. Pak minta dah. Buku catatan. Sebab tu alhamdulillah dia ada 17 orang anak. Tuan-tuan, 10 orang dah ada ijazah. 2 orang sudah ada PhD. Kami sun lagi 2 orang. No? Sebab dia ni orang yang ilmu dia suka. Jadi anak-anak pun turut cara dia. Baik. Baik. Jadi sunnah Rasulullah ni kalau kita boleh ikut satu pun alhamdulillah. Nah, jadi dia jawab. Jadi dah tuan tanya, saya jawab lah. Sebelum tu saya nak tanya, siapa tuan? Nama saya Imam Sufyan Tsauri. Oh, Imam Sufyan Tsauri siapa tak kenal? Saya kenal sangat lah. Dia ulama hadis yang terkenal. Oh, dia tak, ni kalilah saya jumpa Imam Sufyan Tsauri. Tapi dah tuan tanya, saya jawab. Bila saya pun malu, tuan pun orang alim. Saya dulu ni, saya main Mekah bawa ayah saya. Dekat-dekat nak buat kerja haji, ayah saya sakit. Bila ayah saya sakit, saya pun doa, ya Allah, bagilah dia sihat balik nak buat kerja haji. Lepas tu tak apalah apa jadi pun. Tiba-tiba ayah saya meninggal sebelum nak buat haji. Lagi berapa hari nak masyaknya. Maka bila ayah saya meninggal, saya pun ambil kain, saya tutuplah muka dia. Masa saya nak tutup muka dia tu, tiba-tiba muka dia bertukar jadi hitam legam. Saya pun Allah istighfar, astaghfirullahalazim li wa li. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua dosa ibu bapa aku ni. Pasal apa muka ayah jadi gini? Tengah saya duk sifat-sifat tu, saya dah letih duk urus dia, saya tertidur. Maka dalam mimpi saya datang seorang lelaki rapat dengan ayah saya, buka ni, sapu muka ayah saya 3 kali. Lepas sapu, wajah ayah saya cerkah, bersinar-sinar, bercahaya. Kemudian orang tu pun nak pergi, saya tukuh dia, saya peluk dia. Saya tanya, siapakah tuan yang main sapu muka dalam mimpi? Sapu wajah ayah saya jadi bertukar daripada hitam jadi putih bersinar. Maka ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Jadi siapa yang Rasulullah main tolong ayah saya sapu muka ni tadi masa dia mati, hitam lah ditukar. Rasulullah kata, ayah kamu ni dulu orang fasik. Orang fasik, orang yang melakukan dosa besar. Apa jahat yang dia tak buat? Mencuri, minum arak, berzina, semua dia buat. Tapi satu saja, amalan yang dia tidak pernah tinggal, dia akan selawat kepada aku. Dia curi buah pelang pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia curi kasut orang pun, Allahumma salli ala sayyidina. Dia tabuh bini pun, Allah, dia tak tinggal. Ada orang jenis tu ada. Saya pun kadang-kadang duduk tengok. Kadang-kadang dia alhamdulillah, apa pun alhamdulillah di mulut dia. Nah, jadi apabila dia mati, menjadi tanggungjawab aku selamatkan jenazah dia. Terus dia jaga tidur, dia tengok ayah dia muka berseri balik. Nah, maka sejak daripada itu saya tidak pernah tinggal selawat. Termasuk saya tawaf. Imam Sufyan Tsauri kata, kamu sebenarnya dapat ijazah selawat terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moral cerita ni banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sehari 100 kali atau 1000 boleh. Boleh. Kadang-kadang perkataan lain tu banyak lagi. No? Dia tak main benda tu, dia main hak lain. Pasal apa? Lidah kita. No? Maka saya nak cadang, kita bab zikir ni kena ada masa. Dalam tempoh 24 jam kena cari masa. Bila? Ikutlah. Lepas subuh. Tuan-tuan hak pencil lepas asar. Macam di surau saya tu ada seorang, dia kerja. Lepas subuh orang semua balik, dia tak balik. Dia akan duduk 15 ke 20 minit. Dia duduk amal zikir-zikir ni. Maka kita pun kena cari masa. Kalau nak kira sibuk, mati ya. Baru rehat. No? Lepas subuh kah, lepas asar kah, ikut masa, ikut yang kita ada masa untuk peruntukkan ni. Nak selawat, nak zikir yang saya sebut. Kalau tidak, dia pun kata, minggu lepas ustaz suruh baca zikir ni, kami doa mat ni, mat baru pula kami pakai tak yahmat, tak ada. Maka cari masa dan ambil satu zikir, di antaranya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu, sekurang-kurangnya 10 ke 15 minit. Waktu yang sesuai
lepas sembahyang subuh. Biarlah orang balik, tinggal kita baca Quran, buat. Mesti dalam rutin kehidupan kita kena ada. Kalau tidak, tuan-tuan, rugi kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita mengaji tapi kita tak buat. Maka salah satu ciri-ciri ilmu diangkat ialah apa dia? Faham tapi tak buat. Nah, dulu ni reti saya buat, wow ustaz, lah ni lama tak buat, tak boleh buat. Dulu gasin tu saya pemik tu, tongkai bunuh. Oh, kuat. Lah tak reti. Tak apalah, buat gasin tak hilang, ambillah gasin. Ni zikir yang kita tahu, kita nak bagi hilang juga. Rugilah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pekat-pekatlah kita amalkan dalam kehidupan kita. Moga-moga itulah yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi pengiring kita untuk kita menempah syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Setakat hadis itu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu dalam lain pertemuan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak izinkan di dunia, semua kita akan bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhir wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadam yawm al-qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una saqiyan wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.